Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 8 tingkatan 4 iaitu pilihan raya. Dan untuk sesi pada kali ini, kita akan lihat kepada 8.2 iaitu proses pilihan raya umum pertama. So untuk tajuk kali ini, kita akan lihatlah tentang pilihan raya umum pertama yang diadakan pada waktu tu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah untuk tajuk ni. Mula-mula kita tengok dulu proses pilihan raya umum yang pertama. Jadi di sini pilihan raya umum yang pertama ni telah diadakan untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sebab melalui pilihan raya umum ni sebenarnya telah menunjukkan perpaduan di kalangan kaum, terutamanya 3 kaum utama di Tanah Melayu iaitu orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa perpaduan telah pun berlaku di Tanah Melayu dan akhirnya lah akan membawa ataupun merintis kepada ke arah kemerdekaan. Dan Raja-Raja Melayu sebenarnya bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Dan pengisytiharan pilihan raya ini telah diadakan oleh Sir Malcolm McGillivray. Dan dalam proses kita kata dalam untuk menjayakan pilihan raya umum ni, kita boleh nampaklah di mana proses ini bermula setelah adanya penetapan bilangan ahli MPP. Maksudnya di sini berapa bilangan ahli MPP yang akan dipertandingkan di dalam pilihan raya umum tersebut, iaitu 52 kerusi lah. Dan penentuan sempadan akan ditentukan sempadan-sempadan di kawasan di Persekutuan Tanah Melayu ni. Kemudian pendaftaran pengundi, sebab masyarakat yang layak dia perlu mendaftar dulu sebagai pengundi. Kemudiannya penamaan calon. Penamaan calon ni kepada calon lah yang akan mewakili rakyat. Kemudian mengadakan kempen. Di sini kita lihatlah di mana calon ni ataupun parti-parti ni akan mengadakan kempen untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat dan juga mengundi pada hari undian tersebut, dan kemudian undian tersebut akan dibuat pengiraan undi dan akhirnya pengumuman keputusan. Jadi itulah yang kita lihatlah dari segi proses pilihan raya yang pertama. Okey, sebelum berlakunya pilihan raya, ada dahulu rundingan sebelum pilihan raya umum ni. Jadi jom kita lihat sedikit tentang apa yang berlaku sebelum pilihan raya umum ni. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan bilangan ahli MPP ni, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan ni, yang perlu kita kata mendapat persetujuan bersama. Itu yang kita kata yang perlu disepakati. Maksudnya persetujuan bersamalah. Jadi di sini jawatan kuasa pilihan raya telah dibentuk pada 1 Februari 1954. Dan jawatan kuasa ni terdiri daripada 46 orang ahli. Dan tugasnya apa? Untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Dan akhirnya jawatan kuasa ini telah mengeluarkan 2 bentuk penyataan susunan Majlis Perundangan Persekutuan ni, yang mana dinamakan bentuk A dan bentuk B. Di sini kita lihat di mana Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih bentuk A, manakala untuk jawatan kuasa pilihan raya pula telah memilih bentuk B. Jom kita tengok ciri-ciri apa yang ada di dalam bentuk A dan juga dalam bentuk B. Okey, di sini kita lihat perbandingan antara kedua-dua ni, iaitu bentuk A dan bentuk B. Ada perkara yang sama dan ada perkara yang berlainan lah. Jadi kita lihat dulu perkara yang sama, di mana kedua-duanya sama ada bentuk A dengan bentuk B ni, dia akan ada seorang speaker. Dan keduanya benda yang sama ialah 3 orang ahli yang akan dilantik. A dengan B sama 3 orang ahli yang akan dilantik. Kemudian
persamaannya lagi di mana ada 11 orang untuk wakil negeri. Kena ingat kenapa 11 orang? Sebab kita ada 11 buah negeri. Jadi 11 orang untuk wakil bagi setiap negeri, sama A dengan B ni bukan. Dan yang keempatnya ialah sama juga di mana 20 orang akan dilantik untuk mewakili kepentingan tertentu. Sama ada di A maupun bentuk B. Dan kemudiannya 3 orang akan dilantik untuk mewakili golongan minoriti. So B pun sama juga, dilantik 3 orang juga untuk mewakili golongan minoriti. Dan selain daripada itu, terdapat juga 2 orang ahli rasmi. Di mana ahli rasmi ni 2 orang tersebut ni terdiri daripada Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Dan begitu juga dengan bentuk B. So sama macam bentuk A. Okey, yang ni lain sikit di mana dalam bentuk A 60 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya. Ni dalam bentuk A, iaitu berapa? 60 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya umum ni. Manakala untuk bentuk B pula 40 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya. So kurang sikit lah, 40 orang sahaja yang akan dipilih melalui pilihan raya. Manakala 8 orang tambahan lagi sebenarnya akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Semua dia kalau ikut dalam bentuk B ni dia ada 48 orang. Jadi 40 orang melalui pilihan raya dan 8 orang lagi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan jika kita lihat lagi satu dari aspek tempoh pilihan raya persekutuan, pilihan raya ni perlu diadakan tidak lewat daripada bulan November 1954. Dan manakala kalau bentuk B pula tidak menetapkan tarikh dan masa tertentu untuk pilihan raya tersebut. Jadi sini pun kita bernampaklah perbezaan dia. Di mana pilihan raya yang diadakan dalam bentuk A ni dia tidak lewat, akhirnya tidak lebih daripada bulan November 1954. Tapi bentuk B ni bila-bila masa saja sebab dia tidak ditetapkan tarikh dan waktu tertentu lah untuk pilihan raya tersebut. Jadi itu kita boleh nampak lah bila dengan melalui jadual ni perbandingan antara bentuk A dan juga bentuk B. Kemudian kita lihat pula kepada usaha yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu sebelum pilihan raya umum, Tunku Abdul Rahman sebenarnya telah berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, PH Tan dan kemudiannya disertai oleh Datuk Abdul Razak Hussein pada 21 April 1954. Dan tujuan rombongan ini adalah untuk menyatakan hasrat untuk menentukan 3/5 bilangan ahli MPP ni, iaitu bilangan anggota MPP ni hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya di sini Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan ni mereka hendak untuk menentukan 3/5 daripada bilangan MPP. Jadi lebih banyaklah daripada yang telah ditetapkan oleh British. Sebab tu mereka pergi ke London untuk berunding dengan British. Di London, Tunku Abdul Rahman telah mendapat bantuan daripada Lord Ockmore, di mana melalui bantuan ni sebenarnya Tunku Abdul Rahman telah berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Dan di sini juga Tunku Abdul Rahman telah membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada rakyat British dan juga ahli parlimen. Kemudiannya pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton, iaitu merupakan setiausaha tanah jajahan British di London. Walau bagaimanapun kita lihat kan usaha yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan, rundingan mereka ni gagal dan
Rundingan mereka ni gagal untuk mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Dan akhirnya bilangan ahli MPP yang dipersetujui yang akan dipilih melalui pilihan raya sebanyak 52 orang sahaja. Kan, so tak boleh dapat lebih pada itulah. Sebab tu nanti dalam pilihan raya umum 1955 inilah dia 52 kerusi yang dipertandingkan di dalam pilihan raya yang pertama ni. Jadi perkara ni telah dipersetujui oleh British dan Parti Perikatan yang pada waktu ni diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Dan pilihan raya akan diadakan pada tahun 1955. Kalau kita lihat, persetujuan ni hanya dicapai pada Julai 1954. Jadi pada 18 Ogos 1954 hingga 19 Ogos 1954, rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu telah diluluskan untuk apa? Untuk membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan. Jadi sekarang ni kita lihat dah ada rang undang-undang pilihan raya persekutuan telah diluluskan. Rajah menunjukkan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. So, jom kita lihat tentang proses pilihan raya ini. Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan telah ditubuhkan dan telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Jadi kita tahu kan, di dalam pilihan raya MPP nanti, dia akan ada 52 kerusi yang akan dipertandingkan. Jadi di sinilah kita lihat kawasan ni, penentuan sempadan kawasan ni telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Kemudiannya, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya ni diadakan, iaitu pada Ogos 1954. Dan yang ketiganya ialah pendaftaran pengundi. So kalau kita nak mengundi calon ni, kita mesti mendaftar. Jadi pada waktu ni, pendaftaran pengundi ni telah dimulakan pada 18 Oktober 1954 di seluruh Tanah Melayu dan Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. Jadi ini kita kata yang berlaku, yang mesti dilakukan oleh orang ramai lah jika mereka hendak mengundi calon yang mereka nak. Okey, kemudian selepas pendaftaran pengundi dilakukan, maka pada 15 Jun 1955, mulalah parti-parti politik ni telah menamakan calon masing-masing dan ini kita namakan sebagai penamaan calon. Selepas penamaan calon telah dibuat, maka kempen untuk pilihan raya pun diadakan di mana calon-calon ni akan berkempen untuk orang ramai menyokong mereka. Calon ni kita kata akan yang mewakililah parti-parti politik yang akan bertanding di dalam pilihan raya tersebut. Kempen pilihan raya ni telah dijalankan selama 45 hari. Dan kemudiannya tibalah hari yang ditunggu-tunggu, iaitu hari mengundi. Hari mengundi ni telah dijalankan pada 27 Julai 1955. Maksudnya pilihan raya umum ni lah dijalankan pada 27 Julai 1955. Okey, apabila semua pengundi telah pun membuang undi masing-masing, maka kemudiannya peti undi ni akan dibawa ke pusat pengiraan undi dan bermula proses pengiraan undi dijalankan. Dan di sini selepas habis saja proses pengiraan undi, maka akhirnya nanti keputusan pun akan diumumkan. Sebab tu yang ke-8 ni kita ada pengumuman keputusan. So kita akan lihat di sini parti mana yang akan menang di dalam pilihan raya MPP ni. Jadi itu proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dia bermula dengan Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan, kemudian diluluskan rang undang-undang untuk mengadakan pilihan raya, kemudian ada pendaftaran pengundi, penamaan calon,
kempen dalam pilihan raya tersebut. Akhirnya kita kata pengundi akan membuang undi di sini, dan kemudian kiraan undi dilakukan di pusat pengiraan undi, dan akhirnya pengumuman keputusan pilihan raya tersebut. Kita lihat sedikit tentang syarat. Syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. Syarat untuk menjadi pengundi ni mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Itu satu. Dan yang keduanya, mereka yang akan mengundi ni mestilah berumur 21 tahun ke atas. Bawah daripada 21 tahun ni dia tidak boleh lagi mengundi. Dan syarat yang ketiga ialah individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu, iaitu dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 24 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu. Sebab Terengganu tadi lambat sikit kan. So dia punya beza sikit lah untuk negeri Terengganu ni. Barulah kita kata kalau mereka memenuhi syarat ni, barulah mereka ni layak untuk memohon sebagai pengundi. Jadi ini syarat untuk menjadi pengundi. So kita tengok pula syarat untuk menjadi calon. Okey, sama macam syarat untuk menjadi pengundi, di mana yang pertamanya warga negara bagi Persekutuan Tanah Melayu, dan yang keduanya ialah berumur 21 tahun ke atas. Okey. Yang ketiganya, syarat yang ketiganya ialah calon ni mestilah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Ini syarat yang dikenakan kepada calon. Dan calon juga mestilah berpengetahuan lah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau dia memenuhi keempat-empat kriteria ni, maka barulah kita kata calon tersebut boleh disenaraikanlah untuk menjadi calon dalam mewakili parti-parti politik yang bertanding ni. Okey, itu tentang syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. So sekarang kita lihat pula kepada data di mana ketiga-tiga data ni menunjukkanlah dari segi pecahan pengundi mengikut kaum, agihan kerusi bagi setiap negeri, dan juga keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ni. Jadi ini pun sebenarnya cikgu ambil je daripada buku teks. Kamu pun boleh rujuk juga pada buku teks untuk data-data ni, di mana kita tengok data yang pertamanya ialah pecahan pengundi mengikut kaum. Hasil daripada data, pengundi yang turun untuk mengundi ialah seramai 1,280,000 orang. Dan daripada data kita boleh lihatlah di mana orang Melayu yang paling ramai yang turun mengundi iaitu sebanyak 84.2%, Cina 11.2%, manakala orang India sebanyak 3.9% dan lain-lain sebanyak 0.7%. Jadi secara kasarlah kita boleh lihat di situ. Okey, dan kemudian kita lihat pula kepada agihan kerusi mengikut negeri. Ini kalau kita lihat ni ada berapa? 11 buah negeri kan. Jadi 11 buah negeri ini adalah bilangan kerusi yang akan dipertandingkan mengikut negeri tersebut. Jadi kalau kita campur semua bilangan kerusi ni, so akan jadi jumlah total dia akan jadi 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Merangkumi 11 buah negeri. Dan yang akhir sekali kita lihat keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, di mana dalam pilihan raya ni kita lihat kepada data kerusi yang dimenangi ni, Parti Perikatan telah menang besar iaitu sebanyak 51 daripada 52 kerusi. Manakala PAS iaitu Parti Islam Setanah Melayu menang 1 kerusi, dan parti-parti yang lain seperti Parti Negara, Liga Melayu Perak, kemudian Parti Progresif Perak, Parti Buruh dan juga calon bebas, mereka tidak memenangi apa-apa kerusi.
Jadi di sini sebenarnya yang menunjukkanlah bukti orang Melayu, orang Cina dan orang India telah berjaya disatukan melalui satu parti politik, iaitu Parti Perikatan. So kemenangan dia pun kita lihat sangat besar, 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Okey, itu sedikitlah mengenai data. Jadi kita lihat pula pilihan raya awal di Sarawak, di mana pilihan raya tempatan pertama telah diadakan pada tahun 1956. Ini adalah ke arah persediaan berkerajaan sendiri. Malah pilihan raya ni telah diadakan di kawasan Kuching Municipal Council, iaitu kita kenali dia juga sebagai KMC, dan seterusnya Sibu Urban District Council, iaitu kita kenali dia juga sebagai SUDC pada tahun 1957. Dan untuk Bandar Kuching ni telah dibahagikan kepada 9 kawasan ataupun dikenali juga sebagai ward. Manakala Sibu pula telah dibahagikan juga kepada 9 kawasan. Ini yang berlaku pada tahun 1957. Selepas pilihan raya ni, Presiden pertama KMC ialah William Tan, manakala timbalannya ialah Ong Ki Hui. Manakala untuk SUDC pula, Presiden pertamanya ialah Ting Chiu Huat dan timbalannya ialah John Lu Ling Chong. Jadi ini kita kata apa yang berlaku di Sarawak, dan secara tidak langsung kita lihat pilihan raya ni sebenarnya disambut baik oleh rakyat pelbagai kaum. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka yang akan boleh memilih wakil di dalam kerajaan. Okey, itu tentang pilihan raya awal di Sarawak. Kita lihat pula pilihan raya awal di Sabah, di mana pilihan raya kerajaan tempatan yang pertama telah diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Election Ordinance. Ini untuk 118 kawasan ataupun ward di pihak berkuasa tempatan. Dan setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan yang merupakan ataupun selaku penguasa pilihan raya telah bertanggungjawablah untuk menjalankan pilihan raya tersebut. Jadi di sini seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan, dan dilihat juga di sini ada 53 kawasan yang menang tanpa bertanding. Jadi di sebelah ni menunjukkan data-data dalam pilihan raya awal di Sabah, di mana ini adalah kawasan-kawasan yang telah dimenangi oleh parti-parti yang bertanding di Sabah, iaitu seperti USNO, UNCO, Borneo Utara National Party, kemudian UNPMP dan juga BEPAS. Jadi ini antara parti-parti yang bertanding, dan ini antara kawasan-kawasan yang telah dimenangi. Dan kalau kita lihat di sini, majoritinya telah dimenangi oleh parti USNO. Kemudiannya barulah UNCO. Dan di bawah ni pula menunjukkan pembahagian kerusi Majlis Undangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah. Di sini kita lihat di mana USNO telah diperuntukkan 8 kerusi, UNCO ada 5 kerusi, BUNAP ni ada 4 kerusi dan UNPMP ada 1 kerusi. Okey, ini data lah yang menunjukkan tentang pilihan raya awal di Sabah. Ini pun sebenarnya cikgu ambil je daripada data-data yang ada di dalam buku teks kita. Okey, jadi dengan selesai pilihan raya awal di Sabah, maka selesailah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang apa? Tentang proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Jadi cikgu harap apa yang kita kongsikan di sini kamu dapat manfaat daripada sini, dan paling-paling tidak pun kamu dapat menyusun kembali tentang proses pilihan raya yang telah dijalankan di negara kita pada tahun 1955. Maksudnya pilihan raya umum 1955 itulah. Cikgu recall balik daripada proses pilihan raya tu, iaitu yang pertamanya ada jawatan kuasa penentuan kawasan sempadan. Selepas adanya kawasan sempadan telah ditentukan, maka yang keduanya kita lihat di mana rang undang-undang telah diluluskan untuk membolehkan pilihan raya ni dilaksanakan. Kemudian yang ketiga kita kata pendaftaran
pengundi, di mana masyarakat mula mendaftarkan diri sebagai pengundi. Kemudian yang keempatnya ialah penamaan calon, iaitu calon-calon ni, parti-parti politik ni telah mengemukakan calon masing-masing, dan selepas penamaan calon, maka kempen untuk pilihan raya telah diadakan selama 45 hari. Selepas kempen, maka tibalah hari mengundi, di mana orang ramai keluar untuk mengundi calon masing-masing, dan kemudian selepas undian telah dilakukan, kita lihatlah di mana kotak-kotak undi ini telah dibawa ke pusat pengiraan undi. Kemudian undi-undi ini akan dikira, dan selepas selesai saja kira undi, maka akan diumumkan keputusan pilihan raya tersebut. Jadi itu antara proses lah. Kalau boleh, kamu boleh buat ikut secara kronologi ataupun ikut turutan yang betul. So semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi jangan lupa ya, sentiasa bersama dengan cikgu, sebab cikgu akan kongsi lagi pelbagai video dengan kamu pada masa yang akan datang. So jumpa lagi pada next sesi. Okay, bye.